daripada Kaisar Farmasi pada hari ini akan mengupas sedikit sebanyak mengenai isu hepatitis. Dari sudut terminologi, hepatitis itu berasal daripada perkataan hepa yang merujuk kepada hati dan itis yang merujuk kepada keradangan. Dari singkatannya, hepatitis itu merupakan keradangan di dalam hati. Hati merupakan organ yang sangat penting di dalam tubuh badan manusia dan keradangan di dalam hati ini berpunca daripada beberapa faktor. Antaranya yang pertama ialah pengambilan ubat-ubatan, termasuklah ubat-ubatan jenis herba. Kedua, disebabkan oleh pengambilan alkohol. Ketiga, disebabkan oleh sistem imunisasi badan yang rendah. Dan yang keempat, yang paling utama ialah akibat jangkitan virus. Hari Hepatitis Sedunia telah disambut pada tarikh 28 Julai pada setiap tahun dan dengan bertemakan Hepatitis Can't Wait pada tahun ini telah menunjukkan betapa pentingnya saringan awal dilakukan dalam mengesan penularan hepatitis dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sehubungan dengan itu, rawatan susulan dapat diberikan dengan kadar yang segera bersama vaksinasi. Secara amnya di Malaysia, kebanyakan daripada penyakit hepatitis ini ialah disebabkan oleh viral hepatitis. Viral hepatitis ini boleh dibahagikan kepada 5 yang utama, iaitu hepatitis A, B, C, D dan E. Antara simptom-simptom hepatitis yang dapat dilihat ialah mudah merasa penat, sakit pada bahagian abdomen, kurang selera makan, loya dan muntah, jaundice ataupun kekuningan di bahagian kulit dan mata putih, najis berwarna pucat dan demam. Kerosakan hati boleh dibahagikan kepada 4 peringkat yang utama. Pertama ialah hati yang sihat, kedua memasuki hati yang mengalami fibrosis, ketiga ialah hati yang mengalami sirosis dan yang keempat ialah hepatocellular carcinoma. Virus hepatitis A dapat disebar melalui fecal oral route, iaitu melalui najis, makanan maupun minuman yang telah tercemar dengan virus hepatitis A. Tempoh inkubasi yang diperlukan untuk virus ini ialah antara 2 hingga 4 minggu. Mereka yang telah dijangkiti dengan virus ini kebiasaannya adalah bersifat sederhana dan mampu untuk pulih secara sepenuhnya. Dan apabila mereka telah pulih, mereka mendapatkan imuniti secara kekal. Simptom yang kerap dialami oleh mereka yang mengalami hepatitis A ini ialah demam, muntah, kurang selera makan serta cirit-berit. Hepatitis A ini dapat dipatras dengan mendapatkan bekalan makanan dan air yang bersih serta mengamalkan teknik cuci tangan yang betul. Hepatitis B ialah keradangan di dalam hati yang disebabkan oleh jangkitan daripada virus hepatitis B. Virus ini boleh berjangkit melalui beberapa cara. Yang pertama ialah daripada sentuhan cecair badan yang telah dijangkiti seperti air liur, air mani, cecair faraj. Yang kedua ialah melalui hubungan seksual. Ketiga ialah melalui perkongsian jarum yang telah tercemar seperti melalui perkongsian jarum suntikan dadah, perkongsian jarum yang digunakan ketika waktu akupuncture, bertindik maupun bertatu. Yang keempat ialah daripada proses pemindahan darah maupun komponen di dalam darah yang telah tercemar. Dan yang kelima, daripada ibu yang sedang hamil kepada bayi di dalam kandungan. Tempoh inkubasi yang diperlukan untuk virus hepatitis B ini ialah antara 60 hingga 90 hari. Ketahuilah bahawa komplikasi kepada hepatitis B ini boleh membawa kepada sirosis hati, iaitu kematian sel-sel hati yang boleh menjejaskan fungsi dan yang akhirnya boleh membawa kepada kanser hati. Ketahuilah bahawa vaksinasi terhadap virus hepatitis B ini telah wujud sebagai langkah pencegahan yang selamat. Amalkan seks yang selamat, kurangkan bertukar pasangan dan elakkan daripada terlibat dengan aktiviti yang menggunakan jarum suntikan perkongsian seperti bertindik dan bertatu. Hepatitis C ialah keradangan di dalam hati akibat jangkitan virus hepatitis C. Hepatitis C boleh dibahagikan dalam 2 kategori yang utama, iaitu kronik maupun akut.
Acute ialah mereka yang telah dijangkiti dengan virus hepatitis C ini mampu untuk sembuh sepenuhnya dalam jangka masa 4 hingga 6 bulan, manakala kronik pula ialah mereka yang dijangkiti dengan virus ini melebihi 6 bulan, dan 80% daripada mereka yang telah dijangkiti virus hepatitis C ini ialah mereka yang berada di dalam keadaan yang kronik. Penyakit ini menular melalui pertukaran darah. Virus ini dapat memasuki badan kita melalui percampuran darah dengan mereka yang telah dijangkiti. Antara cara bagaimana penyakit ini dapat tersebar ialah pertama sekali perkongsian jarum suntikan dadah yang telah tercemar. Kedua, penggunaan alatan medical device yang tidak cukup disteral menggunakan kaedah yang betul. Ketiga, melalui hubungan seksual, dan yang keempat ialah pemindahan darah. Ketahuilah bahawa tiada vaksin untuk penyakit hepatitis C ini, namun 90% mereka yang telah dijangkiti dapat disembuhkan melalui penggunaan ubat-ubatan.